di belakang ni dia letak apa? Bulan tu. Bukan bulan. Saya nak cerita apa Allah SWT. Kamu berani. Langsir ni cerah. Oh. Green screen. Ya, langsir dia cerah jadi saya kenalah letak apa nama ni? Background. Dan alhamdulillah belajar background ni pun dengan anak. Budak sekarang dia lebih mahir, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa sallim ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang lain okey tak? Ada yang dah meninggal ke? Alhamdulillah semua sihat. Belum lagi sihat. Belum sampai. Baik. Minggu lepas perkhabaran bahawa mati itu dia tidak menunggu syarat. Saya banyak berita kematian orang-orang terdekat, kawan, kenalan. Ada yang sebab sakit, ada yang asbab COVID kan. Ada yang seorang budak muda kemalangan, budak perempuan kemalangan. Baik. Apa yang saya nak simpulkan dekat sini adalah adakah bersedia ataupun tidak? Itu saja persoalan dia. Bagi kalau orang-orang yang COVID ataupun sakit di hospital, beberapa kawan saya yang berkhidmat di hospital kerajaan, bagi sakit COVID, sebelum ditidurkan mereka diajak istighfar, kan, selawat, kemudian mengucap, diajar syahadah dan maafkan semua orang. Okey. Lepas tu spottingnya lagi, spotting itu hebat, kita rasa hebat dah. Bahagian-bahagian kritikal tu buatkan video call. Ada satu kerja pula. Sebelum ditidurkan buatkan video call. Jadi macam ni sekali jasa mereka ni, semoga Allah SWT tinggikan darjat mereka semua di syurga nanti. Buat video call, beri kepuasan pada keluarga. Sebenarnya itu tidak termaktub dalam bidang tugas dia pun. Tak termaktub dalam bidang tugas dia. Dan pengalaman saya di hospital, saya banyak pengalaman di hospital, alhamdulillah. Saya kongsikan sikit dengan kawan hari ni. Benda yang menginsafkan saya, selain daripada berkawan dengan doktor, saya 5 kali di hospital dalam masa yang agak lama. Paling lama 2 hari lah. 5 kali sebab ini nak bersalin, itu je. Rumah nak bersalin, bukan saya masuk hospital apa pun. Alhamdulillah belum pernah audit dan minta pada Allah SWT sihat sentiasa sampai akhir hayat. Kan? Pagi tadi dalam kuliah subuh saya sebut, kongsi dengan kawan-kawan, saya kata apa Allahumma salli ala Muhammad. Orang mukmin ni, orang beriman ni, apa keadaan sekalipun dia tetap dalam keadaan yang bertuah. Apa kondisi sekalipun. Jelas ke suara saya? Jelas. Apa saja kondisi orang beriman, syarat dia beriman. Syarat dia apa? Beriman. Apa saja condition dia, apa saja keadaan dia, apa saja ahwal dia, asalkan bersama dia ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap dalam keadaan berbahagia, dia tetap dalam keadaan beruntung. Kalau duduk dalam istana yang besar dan dalam hatinya ada iman, ada takwa, maka dia orang yang beruntung. Kalau duduk dalam pondok kalau dibelenggu kesakitan, dia juga beruntung. Sandaran dia kepada iman. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang-orang belah-belah barat sebut Abraham, kan? Abraham. Agama kita adalah Kristian. Waktu saya di Mesir, saya ramai kawan-kawan yang Kristian. Kristian, Egyptian Kristian. Dia pakai jubah juga. Dia pakai jubah, dia pakai kopiah, dia pakai serban. Dia pun berjanggut, dia pun beridak
ni apa, selendang, dan dia kadang ada yang bertongkat. Itu semua amalan sunnah para anbiya. Kan? Berjanggut, ada selendang, bertongkat. Okey. Kemudian mereka ni rambutnya panjang sampai ke bahu. Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam mencecah kepada bahu. Mencecah kepada bahu, kemudian dia tinggi sikit. Dah. Itu saja. Itu keadaan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita ada berkawan dengan kawan-kawan kita yang Kristian, yang beragama Kristian lah. Kalau bahasa Arab disebut Al-Masihi. Masihi. Baik. Yang ni Isa Al-Masih. Mereka dia beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Yesus. Yesus. Dan mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja antara beza besar. Semalam saya bersama dengan satu kelompok masyarakat orang asli, dia tanya bagaimana kalau dia dulu Kristian, kemudian dia masuk Islam dan dia masih mengekalkan amalan-amalan Kristian dia. Jadi berat soalan untuk saya jawab soalan sambil makan rebutan. Dia lain macam sikit kan, tak fokus. Dia tanya pun saya tak fokus sebab tengah makan rambutan kan. Makan rambutan pula dekat dusun. Lagi kita asyik tengok pokok, asyik tengok hutan. Apa soalan tadi kan? 2-3 kali dia tanya. Okey. Dia kata dia dah Islam tapi dia pakai salib. Jadi yang asasnya saya kongsi yang asasnya apa yang berada dalam hati dia. Dia beriktikad apa. Yang luaran itu adalah satu adab yang dia kalau dia buat benda tu tak bagus. Boleh mendatangkan dosa tetapi tidak mendatangkan kekafiran, kekufuran. Boleh saya kongsi sikit. Dan saya yakin kawan-kawan dekat dalam ni kita akan sentiasa berjumpa dengan rakan-rakan kawan-kawan kita yang berbeza agama. Berbeza macam Indonesia pula. Saya kata dengan anak-anak saya tadi dalam kuliah subuh saya cakap saya ada 7 kemahiran bahasa. Tapi bila dia dikira-kira ada 9. 9 kemahiran berbahasa. Kena belajar banyak bahasa. Siapa sini ada 4 bahasa? Tak ada? Edwin, Assalamualaikum. Edwin berbahasa apa selain bahasa Melayu? English? Waalaikumsalam Ustaz. English, Mandarin, logat adalah. Kalau nak bahasa 3 je. Bahasa? Kalau bahasa 3 bahasa. Baik, 3 bahasa. Melayu, English dan Mandarin. Ya. Lagi plus logat. Kalau logat Hokkien, Cantonese, bahasa Sarawak. Bolehlah. Okey, masya-Allah. Jadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 kemahiran. Lebih kurang. Jadi kawan-kawan, adik Edwin manfaatkan belajar. Belajar bercakap bahasa lain, ya. Nanti satu hari orang datang tanya kita, dia kata apa yang Islam ajar apa sebenarnya? So dia kata what Islam teach you? Kita jawab apa? You too. Because we don't understand the question. Okay, right? Sebab saya punya pendirian ketika saya usia darjah 4, darjah 5, bahasa English adalah bahasa penjajah. Saya tidak berminat langsung untuk belajar bahasa penjajah. Saya kecil sekolah rendah, orang berlari-lari pakai seluar pendek, berlenging kan. Saya dah fikir benda tu bahasa penjajah dah. Saya kecil-kecil saya suka membaca. Jadi saya kata tu bahasa penjajah, saya tak berminat untuk belajar. Tapi Allah SWT bagi saya satu kelebihan. Saya terdengar-dengar duduk dalam kelas kan kena paksa belajar kan, masuk kelas, cikgu ajar bahasa Inggeris. Lepas tu saya jenis excited je, tapi saya tak suka. Tapi saya excited. Rupanya I can speak English proper and better than yesterday. Okay? Bukan proper and better than you. Better than yesterday. Okay. Jadi kalau dia tanya apa, what Islam teach you? Kita jawab apa? Okay, fine, you too. Kan? Jawapan yang tidak menyakitkan hati siapa-siapa pun. Ikhlas jawapan tu. Mudah-mudahan jawapan tu dapat berkongsi hidayat dengan orang lain. Boleh macam tu? Okey, itu kemahiran bahasa. Kemahiran. Jadi saya kira saya ada 9. Saya rasa kawan-kawan pun macam Edwin juga ada 5 dan 6. Kita hari ni kita berbahasa Arab lah, insya-Allah.
dengan Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa syurga. Dan dia bahasa Al-Quran dan dia juga bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang geng-geng atheist. You know mean atheist? Yang tidak percaya Tuhan ni. Dia kata Islam untuk orang Arab, Islam bahasa Arab. Kalau kau tak boleh bahasa Arab, kau tak boleh masuk syurga. Ini dia akan main sentimen-sentimen yang kalau orang tak belajar, orang akan terpengaruh. Beres dekat Malaysia too much. Very big community of atheism. Sangat besar community dia. Saya bergaul dengan geng-geng atheist ni, tapi tidaklah kita berdebat, cuma menyantuni saja. Sebab saya tak pandai, kan? Saya tak pandai berdebat, tak pandai apa pun, menyantuni saja. Okeylah, kalau dia punya macam tu, okeylah. Cuma kita cakap lagi slow motion, slowly. Alright, boleh? Okay, right. Nak tahu apa bahasa yang saya boleh? Pertama sekali bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, saya ada bahasa Inggeris. Saya boleh bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya pecah kepada dua, maknanya saya ada dua kemahiran. Satu bahasa Inggeris yang standard, satu bahasa Inggeris broken. Dah dua kan? Kalau bahasa Arab, satu bahasa Arab Fusah dan satu bahasa Arab Pasar. Dah empat. Tadi anak saya kata, Yaki macam tu tak aci lah dia kata. Tak aci dia kata. Jadi saya pun cakap, saya dah empat. Kemudian saya ada bahasa Melayu. Saya ada bahasa Melayu KL, saya ada bahasa Melayu Melaka, saya ada bahasa Melayu Negeri Sembilan. Sebab mak saya berada di Negeri Sembilan sekarang. Plus, saya kawan-kawan dengan orang Kedah, ramai orang utara, saya ada bahasa Melayu Utara. Anak saya cakap, tak aci, ayah tak aci kan. Ayah tipu dia tu. Tak nak wasnya. Lagi, anak saya cakap, ada satu lagi. Saya pun boleh berbahasa Hindustan. Berbahasa Hindi, Urdu sikit. Dia kata, ya ke ya? Cuba saya cakap sikit. Saya pun cakap lah. Barulah dia percaya. Saya cakap sikit dalam bahasa Hindustan. Senang je bahasa Hindustan. Ab kap chute ke ab tu kuch he dolna. Of course, bahasa Hindustan. Dia kata itu lagu. Betul tak lagu kan? Jadi saya pun tukar. Saya buang melodi dia, saya cakap apa? Ab kap chute ke ab tu kuch he dolna. Dah jadi bentuk soalan. Okay, simple. Okay. Jadi anak saya kata kalau macam tu ayah ada satu lagi bahasa. Biasa yang ayah guna dalam bahasa kuliah. Apa dia? Bahasa Indonesia. Oh iyalah, saya terlupa. Dia melengkapkan. Rupanya saya ada 10 kemahiran. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tak bisa langsung. Faham? Saya suka usik-usik anak saya. Adakah kalian faham? Tidak. Kalau tidak memahami, tidak mengapa. Butuhkan satu usaha yang lebih gigih lagi. Anak saya kata ayam carut. Bukan. Ini seni bahasa ini. Ini seni bahasa. Kalau enggak faham, butuhkan sesuatu usaha yang lebih gigih. Tingkatkan usaha. Baik, masya-Allah. Sedikit hadiah dari Nabi SAW tentang orang-orang yang dia bersuhbah dengan Al-Quran. Sikit motivation kita bersama dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah SWT hadiahkan untuk kita melalui surah Al-Fatih ayat 29-30. Rasa ayat ni macam kena dengan kita kan? Orang yang tidak mau rugi hidup dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yatluna kitaballah. Semuanya orang-orang yang kerap membaca ayat-ayat Allah. Wa aqamus solah, mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang menginfakkan apa yang Allah SWT rezekikan kepada kita, kepada mereka. Dalam Quran ni ayat ni kepada mereka tau. Hum tu maksud dia mereka. Tapi kita kaitkan pada kita lah. Sebab adab belajar Al-Quran, adab belajar hadis, adab belajar agama ni adalah apabila ustaz cakap tengok diri sendiri terlebih dahulu. Barulah kebaikan tu akan masuk dalam diri kita. Baik. Innalladzina yatluna kitaballah. Kita baca Quran insya-Allah sekali lagi. Wa aqamus solah, dan insya-Allah alhamdulillah kita pun dah dirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan menginfakkan, mensedekahkan. Hari ni hari Jumaat kan. Siapa dah selesai urusan infak kan, menginfakkan sebahagian dari yang direzekikan kepada mereka secara sirran wa alaniyah. Sirran ni apa? Secara rahsia, dan wa alaniyah secara terang-terangan. Beres? Yarju natijaratan lan tabur. Dan dia mengharap ada perniagaan tijarah lan tabur yang tidak rugi. Apa amalan ni? Baca kitab,
dirikan solat dan infak. Mereka harap apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Melalui amalan ini mengharapkan ada perniagaan yang tidak rugi. Apa balasannya? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Liyuwaffiyahum, agar Allah SWT berikan kepada mereka ni ujurahum, pahala-pahala ganjaran kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan kurnianya kepada mereka. Apa amalan dia? Pertama sekali baca Al-Quran. Disebut innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang baca Al-Quran, wa aqamus solat, dan mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan hartanya secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Baik, boleh share dekat sini tak? Siapa yang terlibat aktif dalam memberikan komentar terhadap isu Ebitlu dan juga Caprice dan juga FW, Firdaus Wong, dan juga beberapa figura lain? Ada tak siapa menggiling? Alah, yang menggiling saya ucap tahniah. Ada tak siapa-siapa yang secara aktif ataupun dia geli-geli, dia acah-acah, dia komen sikit? Dia terlibat? Ada? Kalau okey, saya tengok page pertama banyak giling. Saya tengok page kedua jap. Tengok. Okey, page kedua dah start giling. Page kedua dah start. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah. Yang giling kepala ni saya ucap tahniah lah. Tahniah. Pagi tadi juga dalam konten kuliah saya dengan anak-anak, dengan keluarga, kita akan terlibat surah Hujurat. Cuba tengok, tulis catat saya tak nak ulas surah Hujurat tu. Sikit ibrah. Bila kita baca Al-Quran, ada pendidikan, ada pembelajaran dari Al-Quran yang kita boleh dapat. Tapi alang-alang saya dah sebut, saya kongsikan. Sebab sekejap lagi kita akan berhibur dengan bacaan Al-Quran dari kawan-kawan kita yang sentiasa menghiburkan, insya-Allah. Tak apa. Surah Al-Hujurat ayat 10-11. Siapa ada mushaf dekat depan dia? Buka muka surat 10 dan 11. Minta maaf bukan muka surat. Minta maaf, Syahid tadi tak jemput tak. Surah Baqarah, Ustaz. Surah Al-Hujurat ayat 10-11. Kalau ada mushaf muka surat 515. Kita tengok sekejap. Surah Hujurat 515. Saya bertanya secara ikhlas. Siapa yang tak mengaku Allah Maha mengetahui. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat mengetahui keadaan kamu. Siapa yang jadikan ayat 10-11 ni sebagai panduan hidup dia dalam bermasyarakat? Boleh type 1. Boleh tak? Ataupun belum tahu ataupun belum sampai? Sudah? Tak ada? Okey, ruangan chat masih kosong? Tak ada? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada InsyaAllah. Mau? Saya kongsikan? Atau kita postpone? Mau. Sila kongsikan. Nak. Tahu dong. Okay. Bisa. Okey, insyaAllah. Saya akan kongsikan. Bukan perkongsian. Siapa itu? Oh, itu kurang ajar tu, mencarutkan Ustaz. Okey, masya-Allah. Baik, ingat tak kita dalam perkongsian kita yang pertama, Allah jadikan kita bersuku-suku, berpuak-puak, berkaum-kaum, li ta'arafu, ingat tak? Ya, itu termasuk sekali dalam seni berbicara dan seni bahasa itu. Jangan sekali kalau dikatakan gampang itu gampang, silakan kata aku gampang itu. Gampang itu mudah kan? Mudah bagi mereka. Mudah-mudah saja kau gampang kan? Bukan mudah-mudah gampang. Gampang itu mudah. Gampang itu mudah. Wah, senang-senang kau cakap aku gampang. Bukan. Wah, nak terangkan Baik. Surah Hujurat ni ayat 9 ujung, kemudian ayat 10 dan ayat 11 sampai ayat ke-12. Kemudian ayat 13 adalah ayat yang kita bicarakan pada awal pertemuan kita.
Khalas ba'ah. Orang Arab kata khalas ba'ah, selesai. Selesai ya. Selesai. Baik. Surah Al-Hujurat ni maksud dia bilik-bilik. Bilik-bilik ataupun pintu-pintu macam mana adab untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal surah. Kan? Jangan tinggi suara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena merendah diri macam tu. Diajar. Allah ajar kita macam mana nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak tengok ayat 9, 10, 11, 12. 932 kita baca sekejap lagi. Baik. Saya minta maaf minta maaf saya ada kelewatan sikit dan doa saya nak sebut takut kan. Mudah-mudahan laptop saya ni dia tak bergurau senda seperti minggu lepas dia dah kerap bergurau sejak akhir ni. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Kalau saya ada kuliah malam ke apa, dengar ustaz, saya agak saya keras ke? Ya, hadiahkan saya Al-Fatihah. Saya dah keras tapi masih dengar suara, bisa jalan terus. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita tengok ayat 9 wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok daripada orang beriman yang berperang atau berbunuh-bunuhan, ataupun kita ambil yang rendah sikit yang bermusuh-musuhan, ataupun rendah lagi sikit yang berselisih faham. Boleh? Atas sekali high level berperang, berbunuh-bunuhan, bawah sikit yang bergaduh, yang bawah sikit selisih faham. Apa kerja kita? Benda ni adalah perintah Allah. Benda ni apa? Perintah Allah. Fa aslihu bainahuma. Maka damaikan kedua-duanya. Jadi tahniah pada yang tak terlibat dalam bidang komentar-komentar tu. Sebab kalian komentar yang tidak berbayar. Itu gratis. Komentar gratis tapi dosanya gratis. Tahan. Di saat keinginan kita untuk ingat ini kemuliaan umat Nabi SAW. Di saat keinginan kita untuk terlibat sama memberikan komentar yang diberitahu dalam satu nasihat, wahai anak, kalau datang dua orang bertanya kepada kamu, mereka berselisih faham dan bertanya kepada kamu, mana yang lebih dahulu, ayam ataupun telur? Ingat tak cerita ni? Ingat? Tak ingat? Okey, ayam ke telur dulu? Ayam ke telur dulu? Dua-dua boleh, Ustaz. Dulu. Senang. Tengok pandangan. Play safe. Okey, baik. Kata ulama ni, jangan kau jawab satu pun soalan. Bahkan bawalah mereka berdua dan jamulah mereka makan. Dan mintalah tukang masak sediakan menu telur dan ayam. Okey. Tunggu. Kata sekejap lagi akan sampai jawapan. Sambil-sambil itu bertaaruf, berbincang, bersembang, tanya asal mana, dari mana, keluarga apa dan sebagainya. Ingat tak form tu? Bersembanglah tentang tu, bertaaruf. Sementara juadah sampai. Okey. Jadi sementara bila bertaaruf, isu telur ke dulu, ayam ke dulu tak keluar. Jadi kedua-duanya duduk di dalam ketiga-tiga pihak tu berada dalam keadaan kedudukan yang sama. Ustaz tanya, dia jawab. Dia kata saya asal Melaka, awak asal Johor. Okey, ni keluarga macam mana? Ramai ke? Ni keluarga tak ramai. Keluarga ramai dengan keluarga tak ramai pun psikologi dia berbeza tau. Cara jawab soalan dia berbeza. Cara bergaul dia berbeza. Benar? Benar? Setuju? Anak tunggal dengan adik-beradik 3 orang, dengan adik-beradik 5 orang, dengan adik-beradik 7, 9, 11, 13, 16. Berbeza. Cakap adik ke Ustaz 16? Yes, sepupu saya 16 orang adik-beradik. 3 pasang kembar. Mak saudara saya, kedua-dua telah pun meninggal. Bapak saudara saya dan mak saudara dah meninggal. Dahlah kembar-kembar, keluarga tu semua besar-besar, sihat, bagak, sado. Baik. Jadi bila dia bersembang-sembang, makanan yang ditempah tadi pun, yang diminta isteri dia masakkan tu pun dah siap. Jadi dihidangkan. Bila dihidangkan, yang sampai dulu adalah lauk telur. Jadi yang mempertahankan kata ayam dulu, tak telur dulu, ayam dulu, telur. Sebenarnya tak ayam. Okey. Jadi jawapannya apa? Telur. Fatia Anati kata telur. Jadi siapa yang jawapan dia telur tu, muka bangga je kan. Telur. Telur dulu, nampak kan? Dia bangga. Jadi orang yang teka ayam tadi, dia merendah diri. Dan dia tetap rasa tak adil. Jadi
Orang alim dia kata, okey, ayam ke dulu, telur dulu, sekarang apa yang datang dulu? Telur dulu. Jadi ada dua emosi. Yang fikir telur, dia punya muka macam muka Fatihah tadi. Kan? Kan? Okey. Yang ayam, Allah, muka dia tarik muka. Betul tak? Emosi manusia, baik. Bila orang alim tadi tengok dua situasi ni, dia kata, apabila kamu berdebat, apabila kamu bergaduh, apabila kamu berselisih, di saat jawapan itu menyebelahi kamu, kamu akan gembira. Di saat jawapan itu tidak menyebelahi kamu, kamu akan kecewa. Kan? Sedangkan dalam kehidupan ni ada yang lebih indah daripada itu. Kedua-duanya tak bagus. Kedua-duanya tidak bagus. Ada kehidupan yang lebih bagus. Apa dia? Fa aslihu bainahuma, berdamailah. Kan? Ayam dulu ke telur dulu? Awak jawab apa? Ayam. Kita raikan dia ayam dulu. Faham tak? Jawapan kita telur. Kita mengalah. Saya jawab telur, saya jawab ayam. Ayam dulu. Kita raikan dia. Orang gembira tak? Orang gembira. Dah selesai. Kerja kita gembirakan orang. Kerja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam gembirakan orang, elakkan permusuhan. Allah perintah fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Nak adilkan dia, nak damaikan dia mestilah dengan keadilan. Bil adli wa aqsitu. Dan Allah perintah berlaku adil lah dalam penilaian. Jangan kau menangkan dia, kau rendahkan dia. Jangan. Boleh faham? Boleh faham? Okey, itu pelajaran besar yang kita perlu bawa dalam kehidupan kita. Insya-Allah kan kita dapat bantu ramai orang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Baik, yang seterusnya ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslahu baina akhawaykum. Yang bergaduh, yang bercakap ni semua baik-baik, semua orang hebat-hebat, maka damaikan kedua-duanya. Kan? Mereka ni bersaudara sebenarnya, damaikan. Engkau saudara-saudara pun tak payahlah gaduh kan. Kata tak ada, kita memang dah buat keputusan kita nak gaduh. Okey, kalau gaduh-gaduh lah elok. Jangan sampai bermusuh. Tak, memang kita nak bermusuh. Oh, bermusuh-musuhlah baik-baik. Jangan sampai gaduh. Macam tu. Damaikan. Baik, selepas 3 hari kalau bergaduh tak tegur muka dan dia menyampah lebih daripada 3 hari, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana keadaan mereka? Huma finnar, kedua-duanya ahli neraka. Kelaslah, selesai. Saya dengan Zaid gaduh, dah masuk hari ketiga. Alamak, kelam kabut, cik telefon. Assalamualaikum Zaid. Sihat Zaid. Dah apa Ustaz? Ya, itu kan kita gaduh kan. Lah Ustaz, terlupa itu kita gaduh. Sampai terlupa gaduh sebab dah lama. Zaid, ini dah hari ketiga Zaid. Sekarang dua-dua masuk neraka kan. Kau tak ustaz tak apa masuk neraka ni, dengan aku yang ustaz sekali masuk neraka ni, tak aci. Okey? Baik, sorry kita damai okey. Selesai. Kalau tak, kedua-duanya ahli neraka. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu orang mukmin kalau dia berselisih faham, kalau dia bergaduh, dia bersengketa lebih daripada 3 hari, kedua-dua huma finnar. Khalas. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap jangan bantah-bantah. Kedua-duanya ahli neraka. Bagaimana kalau kita memaafkan tetapi dia tidak memaafkan? Yang memaafkan telah diberi keuntungan besar. Yang tidak memaafkan, dia menyediakan tempatnya sendiri. Faham tak maksud dia? Lepas tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu orang yang bila orang minta maaf, tunaikan hak mereka. Apa hak mereka? Hak mereka itu perlu dimaafkan. Kalau dia tak maafkan, dia telah kalau dia tidak maafkan, dia mendapat dosa mengambil harta orang tanpa izin, maksudnya. Okay, beres. Kembali. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian baik yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Okey, yang pertama, wahai yang tadi kita dah cerita orang ni berdamai nak mendamaikan mesti berlaku adil. Dia nak damaikan tapi tak adil, dia menyebelahi sebelah ni. Okey, itu tak betul. Damaikan kena kedua-dua pihak menang, win-win situation pertama. Lepas tu Allah tegaskan lagi kalau dua orang mukmin, dua orang beriman bergaduh, maka damaikan kedua-duanya. Allah tekan lagi sekali, damaikan, jangan kau api-apikan lagi. Baik. Wa illa fala, sekiranya sebaliknya kita buat, maka kita telah mengingkari perintah Al-Quran. Boleh? Kita lagakan lagi, kita telah mengingkari perintah Al-Quran. Tapi kita kata kita beriman. Baik, masya-Allah.
Yang ini pula, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau beriman, kalau tak beriman, is okay, never mind. Ini untuk orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan cela. Jangan cela satu kaum atas kaum yang lain. Oh dia di Cina, oh dia ni tak, oh dia ni kaum ni, oh dia ni Indian. No. Nabi SAW tak ajar pun benda tu. Faham Oh dia kadazan, oh dia dusun. Dia macam saya bergaul dengan murid-murid saya orang asli. Oh dia orang asli, tidak kan. Orang asli kata apa? Tak sekolah Ustaz, tak payah sekolah. Sebab kita orang asli memang bodoh. Kata. Jadi kita tak payah sekolah. Penting sekali cari makan. Hidup ni simple, jangan susah-susahkan diri, pergi belajar, sakit-sakit kepala. Penting sekali cari wang. Kata. Tak perlu pandai-pandai pun Ustaz. Kalau pandai pun nak buat apa kalau tak boleh makan. Konsep dia asal janji pandai cari duit, pandai hidup, okeylah dia tu. Janji pandai cari duit, dah. Sebab patutlah dia orang payah nak sekolah itu dulu. Sekarang mereka semua bagus-bagus, masya-Allah. Lalu tak boleh cela. Saya pun cakap saya letak diri saya sama. Saya cakap anak saya kalau tak sekolah dia pun tak pandai membaca. So benda ni simple, belajar dengan tak belajar tu beza dia. Bukan bangsa, bukan suku kaum, bukan. Bukan. Jadi tidak boleh cemuh kaum-kaum, bangsa-bangsa, suku-suku, rupa paras, tak boleh cemuh langsung. Boleh faham Kalau mencemuh, kita cemuh dia kata, weh, betul. Maknanya kita sedang menghina Al-Quran. Khalas, selesai. Yang pertama. Entah-entah yang dia cemuh, yang dia cela tadi, lelaki itu lebih baik daripada kamu. Khairun minhum wala nisa'un min nisa'in. Perempuan tak boleh cela perempuan lain. Entah-entah yang perempuan sana tu yang dia cela tu lebih baik daripada dia. Baik, selesai. Lagi apa? Kau jangan main dengar je, kau tulis benda tu, tak boleh cela, tak boleh apa, tulis Dengar angguk-angguk. Sekejap lagi saya tanya, ada quiz akhir hari ni ada quiz. Dia sediakan sendiri. Baik. Wala talmizu anfusakum. Apa dia? Jangan talmizu ni apa? Lamazah caci maki. Okay, jangan caci maki. Jangan cela-cela, jangan rendah-rendahkan. Macam itulah, kan? Wala tanabazu bil alqab, jangan gelar-gelar. Kan? Jangan gelar-gelar kecuali kalau sini ada orang Melaka. Orang Melaka dia suka gelar tau, gelaran untuk sebagai pengenalan diri. Contoh, orang tu tempang. Siapa? Faiz. Faiz mana ni? Lah, Faiz yang bawa jipang ni. Bukan, Faiz tempang. Nampak tak? Dak Faiz. Orang Melaka ada dak dak Faiz. Faiz mana? Faiz tempang lah. Lagi. Oh. Lepas tu dak Faiz dengan dak si Amy ni. Amy mana pula ni? Amy yang ujung tu ke Amy sini? Amy Sengau lah. Amy Sengau pula dia kata. Alah, Amy yang minta manyeh. Apa tu? Minta mancis, manyeh. Oh, Amy Sengau. Okey. Kalau orang Melaka, saya minta maaf kalau di panduan Al-Quran tidak boleh. Dia ada kelonggaran sikit. Oh, Ustaz, orang Melaka boleh lah tak? Maksud dia bukan maksud menghina. Faham tak maksud saya? Dia sebagai pengenalan diri, bukan maksud menghina, kan? Bukan maksud menghina. Tapi kalau dia buat kepada menghina, dosalah. Dia tahu apa dia buat. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Baik, boleh. Okay, contohlah apa menggelar-gelarkan ni kan, macam Ustaz cakap tadi lah, macam orang Melaka dia ada special sikit. Saya JB Ustaz, saya Imam Johor. Okay, right. So contohlah dalam kalau satu situasi ni kita gelar dia, contohlah kita ni gelar dia satu benda yang contohlah macam contoh Mok. Nama Mok ataupun Bob. Padahal nama dia Ali. Tapi kita panggil dia Bob. Tapi disebabkan oleh, of course lah, memang kat mana-mana pun kalau kita pergi kan, tahu-tahu nama sama Bob, tapi nama lain-lain kan. Okey, persoalannya kalau kita panggil tu disebabkan oleh memang orang lain pun gelar dia macam tu, tanpa kita tahu dia okey ke tak sebenarnya dengan panggilan tu, sebenarnya okey ke tak? Kalau dia tak suka tak okey. Syarat dia redha atau tak redha. Okey. Okey, right. Okey, baik. Siapa ni? Faiz. Faiz mana ni? Faiz Bob. Dia lah cakap dia Bob. Ataupun kau dekat Negeri Sembilan Bobot. Negeri Sembilan ada sampai besar dah berkahwin nak panggil Bobot. Memang masa dia bujang, masa dia kecil sekolah rendah,
Memang dia debab dia lain macam. Kan panggil sampai dah besar siapa tak? Bobot sampai sekarang. Dah besar panggil Bobot. Tengok kawan-kawan ni yang kawan-kawan pula merendah lapangkan dada kan panggil. Orang panggil saya kadang-kadang panggil lah geraran-geraran bagus Syekh ke apa kan, tak panggil saya Black kan, Black. Panggil saya Black. Mana dia saya Black sangat. Lapang ni sebab apa lapang? Kalau siapa geng-geng ni dia panggil saya geng-geng airport sebab dari luas dia kata boleh parking banyak, dia kata tu geng-geng airport dia kata. Kalau lapang ke apa panggil pang ni. Ingatkan dia kaki untuk jipang, tak rupa telinga dia capang. Pang. Tetapi okey, dari segi adabnya kadang-kadang ini saya pernah tengok kadang-kadang bila kita depan ustaz-ustaz kita terlepas depan ustaz, terlepas dengan panggilan-panggilan ni, ustaz senyum, ustaz ketawa Kenapa? Saya beberapa orang guru dari Indonesia ustaz-ustaz lah masa belajar. Kenapa dipanggil namanya itu? Kan namanya itu sedap sekali itu kan. Kenapa dipanggil gitu? Boleh kongsi dengan saya itu apa sejarahnya? Kenapa dipanggil macam itu? Kenapa dilakapkan dia, digelarkan dia? Cakap, kita malu. Ustaz, kita gurau-gurau je. Ya, gurau-gurau tidak mengapa. Kalau dia tidak marah, tidak mengapa itu. Tapi kenapa dipanggil pang? Sebab telinganya capang. Benar ke dia? Tengok, Ustaz, tengok telinganya. Yang member ni, Ustaz, dia tunjuk telinga kan, Ustaz. Benar dia capang ya dia kata. Capang ya dia kata. Panggillah dengan nama yang baik-baik kan. Panggillah ustaz itu panggillah nama yang baik-baik. Tapi kalau nak dipanggilkan capang pun macam sedap juga dia kata. Ustaz pun nak gurau juga. Maka lekatlah dia pang sampai sekarang. Baik. Saya ada soalan Baik. Jangan gelar. Wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'dal iman. Maka panggilan-panggilan yang buruk itu adalah satu amalan fasik. Amalan yang fasik selepas iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak bertaubat daripada menggelar-gelar orang panggil panggilan-panggilan yang buruk ni, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Zalim kat siapa? Zalim kat Tuhan punya badan dan zalim pada diri dia sendiri. Dia yang cek dosa. Boleh faham Dah dapat beberapa perkara Jadi kita duduk dalam masyarakat ada benda-benda yang Allah secara jelas ni Allah dah larang. Jadi hati-hati. Yang kawan lah dah dipanggil dengan gelaran-gelaran yang agak mesra ni, halalkan. Jangan disebabkan kita terluka, terguris perasaan kita, kawan-kawan kita tempah suatu benda nasib yang buruk dekat akhirat. Jangan kita halal dan bergembiralah dengan panggilan tu, kerana panggilan tu yang buat kawan kita mesra dengan kita. Betul tak? Gembira dengan kita, mesra dengan kita. Kan? Baru semalam saya tengok dalam WhatsApp group family besar, atuk nenek saya, lepas tu ada mak-mak saudara, pak saudara, sepupu-sepupu, besar sangat family tu. Bila dia hantar gambar hari raya, saya pakai jubah putih, anak beranak jubah putih dengan telekung putih, yang perempuan-perempuan semua. Dia kata, wah serba putih kan. Tapi kenapa ada satu jubah tergantung tu? Faham tak maksud dia? Wah comel, anak-anak comel semua jubah putih, yang perempuan dengan telekung. Tapi kenapa ada satu jubah tergantung tu? Faham tak? Lepas tu ketawa, bawa dia minta maaf dengan isteri saya. Kan? Isteri saya dia kata, minta maaf ya, isterinya kan. Maknanya dia mengata saya. Dia kata kenapa ada jubah putih tergantung kat belakang tu, dia kata. Faham tak maksud dia? Jubah dengan kopiah putih tergantung. Faham tak? Faham. They call me as a black. But saya kuning langsat. Tapi it's okay. Kalau black itu boleh menyebabkan kita rapat dengan saudara mara selesa dengan kita bergurau, saya halalkan dan saya it's okay kan. It's okay sebab karena sering kali dipanggil ganteng. Jadi dalam bahasa Arabnya wama ubali. Jadi aku tak peduli kalau orang mau panggil aku black kah, apakah itu tidak nampak kah, jubah tergantung kah, jubah terbang melayang kah, tidak mengapa itu aku halalkan. Karena ramai rakan-rakan di seberang sana memanggil saya dengan panggilan ganteng. Okey, ganteng. Minta maaf yang lain-lain. Itu bukan cerita kosong itu benar. Dia kata saya ganteng. Ganteng
Apa maksud ganteng? Saya tak tahu. Apa maksud ganteng? Bibi, apa maksud ganteng? Ganteng tu enggak jelek. Uish. Contoh? Maksud saya tak tahu jelek tu apa. Contoh? Macam ustaz ganteng. Yang ini jelek. Betul dia cakap kawan saya jelek. Kan? Oh, tak handsome. Saya cakap. Sebab saya saja usik kawan saya. Rupanya betul maksud dia. Oh, tak handsome macam dia. Kata, benar. Enggak handsome. Oh, saya gurau. Rupanya betul. Tekan saya. Baik. Seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman juga. Yang tak beriman, tak beriman sila ke tepi. Ini untuk orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan, wahai orang beriman, jauhi kamu, elakkan kamu daripada banyak bersangka-sangka. Inna ba'daz-zanni itsmun. Kerana sebahagian besar sangka-sangka itu adalah dosa. Sangka yang tak dosa tu, contoh kita nak naik office, nak naik kelas, nak naik center, kita terlupa lock kereta. Kita uish, ini tak terlupa ni kan, datang orang kan, kita dah sangka buruk dengan orang tau. Datang orang kan, buka pintu kereta ni, orang ambil ni, orang ambil tu sekarang. Uish kan. Oh, subhanallah. Betul tak? Itu sangka juga. Sangka ini sangka yang dapat pahala untuk keselamatan. Sangka yang berdosa itu adalah sangka buruk pada orang. Sangka buruk ni dia dah berada dekat tebing-tebing fitnah. Bila-bila masa dia boleh jadi fitnah. Beres. Sangka buruk je. Tapi dia sebelah sini fitnah, sebelah sini dusta. Jadi dia tak boleh selamat. Sangka buruk ni dia tak boleh selamatkan diri dia. Dia berada tengah-tengah dosa. Sangka buruk tu dah dosa. Sebelah kanan dosa, sebelah kiri dosa. Ingat tak saya kongsi tentang Nabi SAW beritahu tentang Kaabah. Ya Kaabah, ma'atyabuki, betapa cantik, betapa baiknya, mulianya engkau. Wa ma'atyabu rihaki, betapa haruman kau. Boleh orang caci maki Kaabah, boleh hina Kaabah, tak boleh kan? Tapi Nabi SAW beritahu Kaabah, wahai Kaabah, jiwa satu orang mukmin itu, jiwa satu orang muslim itu lebih berharga daripada engkau. Boleh faham kawan-kawan? Kalau Kaabah pun kita tak boleh sangka buruk, tak boleh caci maki, tak boleh cakap apa pun, jiwa Nabi SAW sendiri beritahu, jiwa satu orang muslim itu lebih berharga dari engkau wahai Kaabah, sehingga kami tidak boleh ambil harta dia, tak boleh tumpahkan darah dia, tidak boleh jatuhkan maruah dia, hatta kami tidak boleh bersangka buruk sikit pun pada mereka, pada orang muslim. 4 perkara Nabi sebut. Sekarang apa yang terpapar dekat Sokmed, Medsos, dalam kuliah saya cakap Medsos, anak saya cakap ya salah lah Sokmed. Saya cakap itu yang timbul isu bahasa tadi tu. Saya cakap saya orang Melayu, ayah orang Melayu. Dan ayah boleh, itu yang datang kerek dia tadi. Ayah boleh 9 bahasa. Tetapi ayah masih mengekalkan bahasa Melayu ayah. Itu timbul isu saya boleh 9 bahasa tadi. Itu isu dia. Dia sibuk kan, dia baru dapat handphone. Handphone pun handphone yang dah retak-retak, yang kita dah tak pakai, kita bagi dia. Sibuk dengan dia punya alam maya dia. Dia nak betulkan kita pula. Dah lah pakai handphone second hand. Kan? Sibuk nak begitu. Sokmed lah ya, bukan Medsos. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah dah budak sekarang. Perubahan dia lain macam sikit. Baik. Boleh menyangka-nyangka, bersangka-sangka buruk ni. No. Nehi karonggi. Kan? Hamisha kili. Kan? Selama-lamanya kita kena protect, kena halang dia daripada kehidupan kita. Daripada fikiran kita, daripada hati kita sangka buruk. No, sangka buruk ni dosa. Sangka buruk ni tak sedap, tak best. Orang ada sangka buruk ni, muka dia tak handsome, tak ganteng, jelek kan. Jelek Dan perempuan kalau sangka buruk lagi teruk jelek dia. Tak percaya tengok. Perempuan kalau bercerita hal orang, terbalik bibir. Betul? Lelaki cerita hal orang sambil senyum. Siapa? Siapa si itu? Salah tu. Penalti pun 2 hari kan. Kita boleh cerita sambil senyum. Mengata mengutuk. Orang perempuan kalau dia mengata mengutuk, betul tak? Cuba rakam muka. Ya, siapa tu? Tuan. Terbalik bibir. Faham? Bergulung bibir dia. Ni menyampai lah aku. Astagfirullahaladzim. Minta maaf perempuan Jadi saya cuma nak beritahu. Allah dah cipta kita cantik-cantik kan. Comel-comel. Jangan jelekkan dengan memek-memek muka macam tu. Kalau nak mengata, belajar dengan orang lelaki. Mengata sambil senyum. Baik. Sikit. Wala yaghtab wala tajassasu, jangan cari salah orang aku cakap. Jangan cari salah orang. Tajassus cari salah orang. Tengok dekat Facebook, tengok dekat IG, tengok. Subhanallah, nauzubillah min zalik.
Wala yaghtab, jangan mengumpat ba'dukum ba'da. Kalau mengumpat tu dah datang apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Adakah kau suka makan daging saudara kau yang busuk? Mayat dah jadi mayat, daging yang dah busuk tu, fakarihtum, sedangkan kau tak suka tapi kau buat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Semuanya Allah SWT Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, Tawwabur Rahim, Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Itu di antara adab-adab dalam medsos. Adab-adab bergaul dalam soalan, silakan. Baik, silakan. Alright. So kalau kita mengumpat kan tentang orang lain. Boleh tak, Fakhruddin? If you are talking about people. Yeah. And that people doesn't know that we are talking about them. Yes. So how can we repent? Repent? Repent. Taubat. Taubat. You go for him. You go for him. Okay. And you declare about what are you talking about him? Okay. You are talking about him or about her? No. I'm not talking about anyone, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? It's just if somebody talking about people. Fakhruddin, kembali kepada bahasa Melayu sebab saya tahu Amirul agak sulit untuk memahami itu. Berkerut dari dia. Okey, kembali ke channel bahasa Melayu kita. So kalaulah contohlah kita manusia kan, kita pernah berkata-kata, kita pernah bercakap pasal orang lain. Baik. So andai kata kita bercakap pasal orang lain, macam mana cara kita nak bertaubat? Is it kita kena jumpa orang tu, kita kena confront dia, bagi tahu yang kita pernah bercakap pasal dia sebelum ni, kita minta maaf, ataupun kita just bertaubat saja? Sebab pada saya dosa dengan manusia ni kita kena minta maaf kan, Ustaz? Ya. Exactly. Baik. Are you ready for it? Yeah, I'm ready. I'm ready for it. Bring it on. Yeah. If you are ready for it, so go for him. Go for them. I know you are talking about too much people there. So go for them. Not for him, not for her. Go for them. And you just declare, what are you talking about it? About them. Right? Okay? Right. Okay, sir. Amirul, minta maaf. Saya ulang. Bagi jumpa dia orang. If you are ready, sorry, tersasul lah. Kalau kita dah bersedia, kita dah tahu benda tu salah dan kita nak repent untuk bertaubat, kita tak nak buat dah, ya Allah kan, ya Allah. Bagi jumpa. Bila kita dah ready, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan perjalanan kita untuk buat benda kebaikan. Tapi kalau ada benda yang memberatkan kita, that's mean kita belum ready. Bila kita dah ready, lepas tu dengan kita stay humble, pergi Assalamualaikum bang. Assalam. Okey, kau panggil apa? Fakhruddin ke? Fak ke? Din? Fakhruddin, Ustaz. Fakhruddin. Time single dulu orang panggil baby. Okey, kita tamatkan tasbih kepada Allah. Baby geleman pula. Minta maaf saya geli pula tiba-tiba kan. Rasa macam nak terbatal wuduk pula. Nah, saya pun geli dah ni, Ustaz. Allahu Akbar. Baik. Bagus soalan ni. Soalan yang common. Selalu saya jumpa soalan ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dah nak pergi dalam keadaan nak baikkan keadaan tu, kita dah ready, so just pergi saja. Cakap bang, sorry tu sian, dulu kita ada sisi faham. Declare. Dulu kita ada sisi faham. Dan Allah pasti akan mudahkan, insya-Allah. Pergi je. Dulu kita ada sisi faham, lepas tu saya memang betul-betul menyampah tengok abang. Walaupun abang handsome macam mana pun, tetap saya cakap muka macam kambing. Saya tak menyampah, tapi sebenarnya abang tetap handsome sampai sekarang. Saya kalau orang cakap semua saya ejek lah, saya cakap macam-macam lah kan. So saya tak suka kan. Okey, dipendekkan cerita. Saya rasa saya berlebih-lebihan lah. Jadi dia boleh tak maafkan saya. It's okay, Fakhruddin. Kan? Abang tahu, sebab tu abang tak kisah orang kutuk. Bila abang tengok cermin, handsome juga. Orang kutuk aku masih handsome lagi. It's okay kan? It's okay. Okay? Okay boleh? Kena declare. Kena jumpa dan cakap. Kan? Sekiranya ada kesukaran dan susah, orang yang kita umpat tu berada dekat Sydney, yang seorang dah berada dekat New Zealand, seorang menetap di Haramain, di Madinah, yang seorang dah ada, sebab ramai, kau kan kaki mengutuk kan. Jadi kena stop Facebook lah, nak buat macam mana? Cari Facebook tu kan, cari kawan-kawan dia. Kau ada kawan dengan apa ni? Ada friend tak dengan dia? Ada friend. Cari, senang dah, alhamdulillah. Allah ni hebat, Allah Maha Kaya, Allah cipta
software ke apa benda kan, apps ke apa untuk mudahkan kita. Boleh dapat tak Fakhruddin? Yang lain-lain boleh dapat tak? Menjawab Ustaz, terima kasih. Tak boleh. Jangan anggap dia maafkan je dah. Okey, ada lagi? Ya, siapa tadi? Okey. Baik. Ada. Siapa tu? Silakan. Saya Su. Su nak tanya tentang diri sendiri ke tentang orang lain? Bukan, dengan relate dengan Fakhruddin punya apa soalan tadi ni. Memang Ustaz dah jawab. Tapi apa bezanya macam tadi kena apa confront, kena bagi tahu secara detail. Dulu ada buat salah macam ni. Tapi apa bezanya dengan kita minta maaf dengan hari raya? Kita minta maaf juga personal. Tapi kita tak cakap secara detail. Ini yang general orang kita buat. Soalan belum habis saya dah bagi jawapan. Fake punya hari raya punya soalan maaf zahir batin tu fake. Itulah dia. Minta maaf zahir batin is fake. Nampak tak? Because macam Caprice tak? Fake. No. Dah. Mana bodyguard dia mana? Bodyguard mana? Mana bodyguard? Masya-Allah kan. Semoga Allah muliakan mereka yang berjasa pada agama ni. Semua orang baik. Baik. Saya minta maaf tadi saya saja bergurau. Saya cakap fake tu jahat sangat Tak. Maaf zahir dan batin yang benda maafnya kan. Biasanya kalau kita cakap dengan hati dia lain tau. Dia tak ada maaf zahir batin. Kak maaf zahir batin Kak, saya minta maaf saya ada bergurau dengan Kak kasar sikit kan. Kak, yang saya kutuk akak terkedik, saya minta maaf Kak Tapi kalau saya dengan kawan-kawan, rakan-rakan kenalan dekat sekolah-sekolah, saya yang umumkan. Siapa-siapa nak minta maaf dengan saya, banyak mengata saya, jadi tak perlu jumpa saya telah maafkan semua. Sebab kalau ada 40 cikgu, 40 Ustaz, maaf zahir batin, Ustaz, maaf zahir batin, Ustaz, maaf zahir batin. Baik saya iklankan terus. Pada semua kawan-kawan dekat sini, kan, saya nak itu Assalamualaikum, saya cakap saya ni jenis lorat sikit masuk bilik guru. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kakak-kakak, adik-adik selalu mengata saya sepanjang tahun. Sempena Ramadan yang mulia ni saya dah maafkan semua, okey. Alright, betul, berbahagialah kalian. Pergilah balik makan-makan, happy sebab saya dah maafkan semua. Saya suka macam tu pada adik-beradik kan. Cuma nanti ada gambar, kita kan suka bergambar tiap tahun kan, raya gambar isteri jalan cakap aduh berlakon, tapi oleh kerana saya dah terlatih dengan dunia lakon, nanti kita berlakon lah, okey senyum kan, maafkan, peluk anak-anak je. Padahal maaf tanya. kalau macam Ustaz cakap macam tu kan. Baik. Okey, Ustaz dah maafkan semua yang mengata Ustaz. Baik. Adakah dia tak perlu lagi jumpa Ustaz untuk minta maaf? Tak perlulah. Mungkinlah. Tak perlu. Semua maksudnya dia terus automatik terbatal lah. Kesalahan dia tu. Ya, kalau macam ni Fairuz, nama apa sebenarnya ni? Fairuzi. Panggil Rozi. Z. Oi. Okey. Bukan baby Dia yang betul baby macam ni sebenarnya. Baby dia tak ada rambut. Tu kena beritahu balik siapa Fakhruddin tadi. Baby dia tak ada rambut. Okey. Kalau dia telah isytiharkan yang dia telah maafkan, maka bertuah dan syukur, buatlah sujud syukur sebab tak payah jumpa, tak payah declare apa-apa. Aku dulu ada kakak-kakak yang datang nangis Ustaz kan, aku minta maaf kan, dia cakap Ustaz akak minta maaf masa akak geram dengan kau tu macam-macam akak kata dengan kawan akak. Siapa kawan akak tu kan, nak tahu juga kan siapa kawan yang akak geng-geng mengata akak tu, ni sebutlah. Kalau akak tak sebut, akak tertinggal satu nama, saya tak nak maafkan. Ugut, nampak tak? Sebab kita masa tu kita jadi king. Kalau akak tertinggal satu nama, saya tak maafkan. Alah kau ni, dia pun sebut tak. Okey, alhamdulillah. Akak sampaikan salam saya pada dia orang. Saya daripada mula-mula dulu yang akak menyampah dengan saya dah maafkan akak. Memang layak lah dia menyampah. Sebab kalau ada perangai macam ni, memanglah orang menyampah kan. Saya suka menyakat orang, saya suka usik kakak-kakak ni. Jadi memang layaklah untuk orang menyampah saya. Kan? Baik. Boleh tak perlu. Sebab saya pun tak nak dia orang datang seorang bila nak habis, betul tak? Okey dah, Kak, tak payah jumpa saya nak balik cepat nak raya ni saya dah maafkan semua orang. Okey, bye, selamat raya. So kita pun sandang beg laptop happy, start motor balik rumah, relax, petang boleh balik kampung nak raya kan. Kalau tak mau sampai pukul 2 tu maafan
Ustaz akan minta maaf dari batin, hujung rambut sampai hujung kaki. Masa rambut saya dah potong ke belum? Banyak soalan. Masa kuku saya panjang ke pendek? Kan, hujung rambut, hujung kaki, lepas tu zahir, batin semua. Subhanallah. Boleh kan kawan dapat satu Jadi saya berharap dalam ni ada 32 partisipan termasuk diri saya sendiri. Betul 32 Kita adalah orang yang sebelum tidur kita buat satu amalan yang kita maafkan semua orang. Yang Nabi SAW beritahu sekejap lagi ada ahli syurga datang. Pernah dengar tak cerita tu? Sekejap lagi ada ahli syurga datang. Sekali datang satu orang ni, Nabi sebut dia ahli syurga. Keesokan harinya Nabi SAW beritahu lagi, sekejap lagi ada ahli syurga akan datang. Masuk. Sampailah dia pergi ikut, duduk bersama mereka ni. Duduk bersama ahli syurga ni, dia tengok amalan biasa saja. Dia kata, aku tak nampak apa amalan sebenarnya. Dia kata, aku ni gaduh dengan bapak aku. Jadi aku tak nak balik rumah, boleh tak aku duduk kat rumah kau? Dia kata, boleh, tak ada masalah dia duduk. Cuma 3 hari tu dia nak tengok apa amalan orang ni. Tak ada pun amalan special, biasa saja. Kan? Jadi dia tanya, apa amalan kau? Tak ada. Tapi Nabi SAW itu kau ahli syurga. Dia kata, entahlah, tak ada apa. Oh, ada, aku teringat. Sebelum aku tidur, aku dah maafkan semua orang. Aku telah maafkan semua orang. Ada satu siapa saya pun terlupa nama dia, punya sebutan dia Allahumma inni saddaqtu ataupun saddaqtu bi ardi. Allahumma inni saddaqtu bi ardi. Ya Allah, aku telah sedekahkan maruah aku. Maksud dia telah sedekah, maknanya dia bagi siapa nak jatuhkan maruah dia, nak jeje dia, nak cerita-cerita, nak mengumpat mengata, dia kata aku halalkan. Faham tak? Aku infakkan, aku sedekahkan maruah aku. Silakan siapa nak jeje, siapa nak caci maki, aku hadiahkan. Saya dengar ni daripada Habib Ali Zainal Abidin. Saya dengar cerita ni, maka saya pun azam. Saya pun hafal doa ni setiap malam. Saya cakap dengan isteri saya sebelum tidur, dah maafkan semua orang. Dah kan, alhamdulillah dah. Arwah bapak mentua saya masa hari terakhir dia, hari Jumaat, dia meninggal selepas asar. Jadi dalam waktu duha tu dia dah mula nampak tanda-tanda dia tak larat kan. Saya tanya, saya cakap, bah, bila mak mentua saya masuk bilik air, cepat saya datang, bah, abah okey tak? Dia angguk senyum Saya cakap, bah, abah dah maafkan semua orang dah. Bah, abah kena maafkan semua orang tau. Orang yang maafkan semua orang ni, Allah SWT berbangga-bangga depan para malaikat. Kan? Allah suka pada orang yang suka maafkan orang. Kan? Abah dah maafkan semua orang dah. Tapi saya sebut, anak-anak, menantu, cucu-cucu abah, kawan-kawan sejawat, kawan kampung, kawan-kawan masjid sebenarnya. Dah abah maafkan semua. Dia kata sudah. Dia tak boleh buka mata hari Jumaat last tu, dia tak boleh buka mata dah, tapi mukanya ceria bersih, masya-Allah. Dia kata dah, sambil senyum dia kata dah, abah dah maafkan semua orang dah. Alhamdulillah. Lega hati saya. Dia bapak mentua saya dia bukan bapak saya, bapak mentua saya lah. Dan saya tanya apa? Bah, abah maafkan mak tak? Suami isteri kan, apa piramid cakap? Sedangkan lidah, siapa boleh? Siapa yang muka macam piramid tu sikit? Lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Kan? Jadi saya cakap, bah, abah dah maafkan saya slow-slow sebab mak mentua saya dah bilik air kan. Okey, itu peluang terbaik bagi saya ni. Bah, mak, abah dah maafkan mak. Bapak mentua saya senyum, sepuas-puas hati, selebar-lebar senyum. Dia kata dah kan. Cakap, bah, sepanjang saya jadi menantu, saya nampak ada selisih faham kan. Selisih faham, ada pergaduhan-pergaduhan kecil yang tidak setuju dan sebagainya. Saya nampak depan mata saya. Adakah abah dah maafkan mak? Dia kata dah. Dia kata abah sayang mak. Dia kata abah sayang mak. Kan? Tu abah, bapak mentua saya dia senyum. Saya cakap alhamdulillah kan. Alhamdulillah abah kan. Baik. Pada hari Jumaat yang tersebut, bapak mentua saya meninggal dunia. Jadi maafkan semua orang. Boleh? Boleh baik. Quote untuk hari ini, pastikan orang di sekeliling kita berbahagia dengan kewujudan kita kerana akhlak baik kita. Pastikan mereka ni orang yang bertuah. Kita kena cakap diri kita, pastikan jiran aku ni baik sebab aku tak pernah berdendam dengan dia. Pastikan kawan aku ni untung sebab dapat kawan dengan aku. Sebab aku tak dendam, aku tak kecil hati, aku tak terkuris, aku tak terasa, aku tak terkucil, aku tak sentap bahasa orang sekarang. Aku tak sentap. Boleh? Boleh Jadi warga pemaaf. 32 orang adalah warga pemaaf.
Baik. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Kita dah 10-12. Kita sepatutnya baca surah Waqiah, sambung ayat 3 ke 39 yang lepas. Tapi kita dah pergi ke surah Al-Hujurat kerana ada satu hasrat saya supaya kita semua dapat jaga diri kita daripada dosa-dosa kering. Benda ni Allah larang tapi kita buat hari-hari. Lagi dekat Sokmed, ikutlah cakap anak saya dekat Sokmed, dekat Medsos ni, ruang tu terbuka. Di saat kita tahan tangan kita daripada nak tekan tu, kita nak komen ni, kita nak cakap ni, kita tahan. Ketika itu Allah berbangga-bangga dengan kita. Kau tengok dia ada nafsu tetapi dia tahan nafsu ni. Allah suka pada hamba dia yang tahan nafsu ni. Boleh faham? Boleh? Boleh Ustaz. Ni ada orang bujang? Ada orang bujang? Ada. Orang bujang kena tahan nafsu. Alif Ashraf, bujang lagi? Bujang. Serius? Orang bujang tahan sikit nafsu. Tahan. Kan? Dah sampai masa nikah jangan tangguh-tangguh. Bagi orang yang dah kahwin tak payah tahan-tahan nafsu. Lepaskan. Ustaz, apa Ustaz cakap ni? Yes. Kan? Pergi bincang baik-baik, undi baik-baik, selesaikan. Ringankan sikit bebanan dalam kepala tu. Boleh faham maksud saya? Faham Ustaz. Kecuali bagi orang bujang. Saya cakaplah benda-benda ni saya kena cakap secara transparan lah. Saya kena beritahu, selesaikan. Benda tu bincang elok, selesaikan. Yang bujang, tahan diri. Dalam keadaan you all tahan, Allah berbangga-bangga pada kalian. Tahan diri untuk bercakap sesuatu perkara yang tak patut, yang berdosa, Allah bangga dengan kalian. Tahan tangan daripada buat sesuatu yang tak patut, berdosa, Allah bangga dengan kalian. Boleh tahan apa saja. Tahanlah daripada nak berfikir buruk tentang orang, tahan. Allah, astagfirullahalazim. Kita reverse balik. Ketika tu Allah berbangga-bangga. Allah kata tengok hamba aku, dia buat dosa, kau tengok. Kan? Bila dia ingat kat aku, apa dia kata? Bila dia ingat dekat aku, dia akan beristighfar. Dia akan minta ampun. Bila dia ingat kat aku, dia akan minta ampun. Boleh? Ada apa-apa soalan tak? Cukup dulu setakat ni untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk sedikit pengajian Al-Quran kita. Dan hari itu kita berhenti pada ayat 30. Tak ingat? Siapa ingat? 32 kan? Baik. Sebagai ambil barakah surah Al-Waqiah, saya baca, kalian tengok. Sikit kita dah terlajak masa ni. Saya ambil masa you all ke tidak? Ambil kan? Tak Ustaz. Teruskan Hari ni azan Jumaat pukul apa? 1 lebih kan? Setengah jam sebelum azan kita berhenti. Boleh Ustaz, boleh. Jangan macam tu tak. Okey, sekejap. Saya minta maaf saya masuk lewat tadi Ada masalah sikit. Baik, sekejap. Kita ambil sikit. 32. Wa fakihatin katsirah. Betul? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak Abdullah Munir, Alif Syukri, Alif Ashraf. Yang ni yang nama yang saya sebut, buka mic, saya baca sebut, yang lain dengar tau. Okey. Dengan seorang lagi, siapa yang tanyalah, Fairuzi lah. Sebab tadi you tanya dia ada connection kan, so kita connect the connection again. Right? Okey, saya baca, yang lain ikut, yang lain dengar. Tengok dekat mana dia punya dengung dia tu. Sebab dalam surah Al-Waqiah banyak tentang dengung. Idgham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung la maqtu'atin. Bismillahi minasyaitonirrajim. La maqtu'atin wala mamnu'ah. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Baik, tinggalkan saya dengan Fairuzi. Okey, Abdullah Munir depan ya. Baik.
Dengan siapa seorang lagi? Tinggal saya dengan Fairuddin saja. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Baik, tu panjangkan sikit. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Saya dengar macam mak ke mam? Mamnu'ah. Mamnu'ah. Aywa. Wa furushin marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Masya-Allah. Tamam Inna ansha'nahunna insya'a. Inna ansha'nahunna insya'a. Insya'a saja. Insya'a. Masya-Allah. Wa ja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abqara. Gantikan ko kepada ka. Wa ja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abqara. Uruban atraba. Urban atraba. Baik. Dekat situ Fairuzi ada lajakkan dengung dekat uruban tu. Sebenarnya dia tidak perlu lajak. Dia satu saja. Uruban atraba. Urban atraba. Baik, Masya Allah. Okey, ini cerita ahli syurga. Okey, tadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Terima kasih Fairuzi. Siapa tadi? Abdullah Munir. Jom. Ikut saya. Ya, lain dengar. Li ashabil yamin. Li ashabil yamin. Thullatum minal awwalin. Thullatum minal awwalin. Wa thullatum minal akhirin. Wa thullatum minal akhirin. Masya Allah. Jazakallah. Abdullah Munir, saya dengar ta dia betul lah. Saya dapat dengar ta dia syarat dia kena apa? Keluar Lidah. Keluar room. Ingat keluar daripada room ni. Keluar lidah. Keluar lidah. Ta. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal, terbalik betul lah. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Baik. Haziq Taib. Haziq boleh Haziq? Boleh Ustaz. Saya baca dulu, Haziq nak ikut ke? Haziq baca, saya semak. Tak kisah Ustaz baca dulu. Tak kisah tapi saya baca dulu. Baik, saya baca Haziq ikut. Tadi tak kisah, kau ni koya lah Haziq. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok Haziq, tengok dekat skrin dia orang spotlight saya kan. Tengok okey, jangan tengok muka saya saya malu. Tengok mulut saya je. Masuk short. Boleh? Boleh Ustaz. Yang lain-lain sama, buat sekejap. Ini kalau tak betul-betul semua wa'os terus cara berlatih dia simple. Yang lain masukkan short. Habul
Boleh? Saya tengok Faiza Osman tu besar payah wa'os saya tengok. Saya nampak besar payah ada wa'os. Wa'a. Okey, semua buat wa'a dulu. Wa'a masuk short. Wa'as habul yam habus. Kazik, jom kita. Habus shimali ma habus shimal. Ashabus shimali ma ashabus shimal. Baik. Daripada gerak bibir Haziq sifat dia adalah sifat sin. Sebab short sifat dia ada sedikit ismam, muncung sikit. Memang ada muncung sikit. Ada orang muka dia macam ni, comel. Ada orang muka macam ni, handsome, ganteng macam ni. Ada orang dia masa dia muncung tu handsome. Jadi dalam bab Quran, apa saja keadaan kita tetap handsome ni. Jadi sampai saat kita kena ismam tu muncung, kita muncung aja. Mana tahu ketika muncung tu nampak comel? Beres? Okey. Aziz tengok sekali lagi Zik. Yang lain tengok. Cuba sebut swat. Ya. Itulah keadaan mulut kita sebab tu aus. Wa aus habus shimali ma ashabus shimal. Tafadhal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kenapa saya ketawa? Dia punya nak menggayakan muncung sampai ha pun dia muncungkan juga. Wa ha. Okey, tak apa. Yang ketawakan orang tu macam best sangat. Okey. Terus Azurin tunduk Tadi kemarin nak terbalik dia ketawakan orang Baik, let's go kawan-kawan. Tentang wa ashab. Okey, ini take note dekat situ alif short, cara sebut short. Okey, buat take note bintang dalam buku catatan tu. Hari ni tulis huruf short besar-besar. Okey, kat situ. Benda tu kena berlatih sebagaimana kawan-kawan berlatih sebelum ni menyebut za dan juga za, begitu juga hari ni menyebut short. Aus. Okey. Yang lepas kita belajar tentang apa? Dengung kan? Bukan dengung apa? Sa. Betul. Sa. Okey. Masya-Allah Sambil-sambil ngaji anak suap roti pula, subhanallah, hebat. Yang tengah makan roti tu jom baca. Siapa SAR grup JB tu? Saya Ustaz. Siapa nama? Arif. Arif. Aziz ketahukan kau Arif. Astaga. Aziz kata nasib baik Ustaz nampak kau makan roti, selamat aku. Aziz satu ayat je Aziz. Tak achieve betul. Tapi satu ayat tu dah cukup derita dah bagi dia. Tak apalah, bagi dia berehat dulu. Daripada penderitaan semua. Kalau dah ha pun dah tukar sampai muncung, jadi kita bagi rehat. Jadilah macam kawan kita yang minggu lepas tu. So, petanda-petanda yang Ustaz kena berhentikan kelas. Okay. So, untuk minggu ni, sama-sama jaga. Terima kasih Kak Aziz. Terima kasih Haji. Baik, Masya Allah. Arif, anak berapa orang Arif? Alhamdulillah 3 Ustaz. Masya Allah. Tak apa. Saya saja gua makanlah, tak ada masalah. Tak ada masalah saja. Saya nak baca mana? Tak payah. Kalau dalam mulut ada roti tak payah baca. Dia punya makhraj lari. Makhraj dia lari Allah. Tak apa. Saya saja gua. Tak apa. Cukuplah setakat ni berapa ayat tu. Kita sampai dekat masalah kita adalah masalah short tadi. Boleh? Nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sambunglah. Saya minta maaf. Boleh Ustaz. Ada satu SAR grup JB baju oranye. Boleh. Siapa nama ya? Ustaz. Ya, saya Jo, sebelum ni kita pernah berbual ke Jo? Tak pernah kot. Tak pernah. Ya. Kan.
Saya boleh ingat siapa Ustaz Jo Jo, bujang kahwin. Kahwin. Umur berapa? Lah kahwin tak yalah nak kerek sangat, nak ahem-ahem sangat macam tu. Cakaplah ramai orang sudah kahwin tak? Orang dah nak orang kahwin juga Jo, masuk 2 dah Jo. Oh, dah ada 2 bukan dah ada 2, nak masuk 2 tapi belum try, tak berani. Sama lah kita. Siap pula kan. Nyampah. Jo, umur apa Jo? Muda ke Ustaz? Ya, sibuk cakap umur dia tak, orang tak nak tahu lah. Baru nak orang cakap baru nak start hidup. 40. Baru nak masuk. Baru nak masuk 39. Tahun ni lah 40 insya-Allah. InsyaAllah. Tahun ni? Tahun depan. Awal tahun depan. Tahun depan. Kawan-kawan, boleh tak alihkan gambar Jo ni, jadikan dia, tolong dia jadikan dekat sebelah saya, spotlight bersama. Sekejap. Saya yang buat semua ni tak? Sekejap saya buat. Awak orangnya. Saya nak tengok jap. Masya Allah. Sekejap. Sekejap, saya tengok galeri ni supaya saya dapat tengok semua orang-orang yang berbahagia. Jadi kita tengok speaker view. Okay guys, kawan-kawan, come on. Dia kata dia muda lagi, dia 39 nak masuk 40. Sekarang ni siapa lagi muda, siapa lagi tua? Vote, tulis dekat komen. Saya tak nak memecah belahkan Ustaz. Tengok rambut. Tengok rambut. Saya baby. Rambut tak ada. Itu bukan baby Ustaz, tu dah kurang. Saya banyak lagi ni. Okay. Nampaknya saya tak boleh lawan Jo punya kerek. Dia awal-awal tadi, dia beritahu dia dah kahwin tu, dia dah kerek dah dengan kita. Lagi bab rambut saya kalah lagi. Korang ni tak support lah saya. Saya dah kalah ni, tahu tak? Baik, okay, jom kita go saja. Mudah-mudahan kan semua dekat sini. Saya ingatkan yang mana lebih tua, lebih berusia pada saya, kalian adalah abang-abang saya, kakak-kakak saya. Yang mana sebaya, kita adalah rakan sebaya. Yang mana lebih muda itu adalah adik-adik. Boleh itu adalah adik-adik. Walaupun kita tak seiras kan. Walaupun kelihatan saya lebih ganteng daripada kalian, tapi enggak mengapa. Yang jelek-jelek itu asalkan mulia saja hatinya, itu mulia. Allahu Akbar. Teruk Ustaz ni. Baik. Okey Jo, thank you. Saya daripada tadi saya berhati Jo ni, saya suspend ada satu orang lagi. Suspended saya sekejap. Saya tengah cari siapa yang buatkan saya sentiasa suspend dari tadi. Saya tak jumpa dah. Tadi saya nampak Jo, saya cakap ni saya nak tanya ni. Akhirnya saya dah tanya juga. Okey. Masya-Allah. Khairul, umur berapa? Ya Ustaz. Umur berapa? Umur 34. 34. Bujang kahwin? Alhamdulillah dah kahwin. Dah kahwin. Ada anak lah? Alhamdulillah ada 2 orang. Baik. Mana-mana kawan dengar soalan saya ni, ramai orang kata tak elok Ustaz tanya. Tapi tujuan saya bertanya adalah kalau belum kahwin, kita doakan supaya dimudahkan urusan jodoh. Setuju dengan saya? Yang dah berkahwin, kita doakan dia bahagia. Yang belum ada zuriat, bila dia tanya, tak ada anak. Oh, dia sentak saya, Ustaz tanya kau ada anak, aku dah 5 tahun kahwin tak ada anak. Kadang dia touching, dia geram, dia menyampah. Betul tak? Ada orang ramai dekat situ, dekat Facebook ramai yang menjerit-jerit macam tu kan. Anak, buatlah anak sendiri, betul tak? Tapi saya ada nasihatkan beberapa orang kawan saya tak ada anak, jangan marah. Saya cakap, saya PM dia, saya tengok, oh ini kawan saya ni kan, okay, dia memang tak ada anak, dah 10 tahun kahwin. So saya PM dia, saya beri salam, tanya khabar dan sebagainya. Saya tanya dia, belum ada anak ke kan? Dia kata belum. Dia kata sebenarnya dia tak suka tanya anak. Okay, baik. Saya cakap sebenarnya orang tanya, orang nak ambil tahu apa cara kita nak jawab. Apa cara kita nak jawab sebenarnya. Doakan untuk saya. Boleh tak? Jangan marah, jangan sentak. Kadang bila nak tambah anak kan. Dah ada anak, tanya bila nak tambah pula. Muda-muda lagi tambahlah. Kita cakap, mati doakanlah untuk saya. Orang masih sihat kan. Dah 2 kali operasi ni saya macam seriau pula. Contoh. Kan, dia mesti ada sebab. Boleh tak? Boleh. Apa keadaan pun kita positifkan. Boleh Jadi kalau saya tanya, tadi saya tanya berapa anak, saya
tiba-tiba teringat saya nak kena beritahu juga. Bila kita ada dua, insya-Allah mudah-mudahan jadi anak, kita doa. Hidup kita kaya dengan doa. Mudah-mudahan anak tu jadi anak yang soleh, solehah. Dalam hati pun tak apa kan. Mudah-mudahan anak jadi anak yang baik. Mudah-mudahan dia hidup dengan sihat, bahagia kan. Mudah-mudahan dapat tambah lagi macam tu. Boleh faham tak maksud saya? Setiap soalan dan jawapan tu diiringi dengan doa. Kalau dia kata anak Ustaz Allah Akbar, belum ada rezeki diri Ustaz. Semua orang 32 dalam ni menjadi tanggungjawab kita untuk doakan, ya Allah, kan, kurniakan dia zuriat sebagaimana engkau gembirakan kami dapat zuriat, ya Allah kau gembirakanlah sekolah ni juga. Boleh okey Khairul. Berapa tadi? 2 kan? Ya Ustaz. Khairul orang Johor, Melaka ni 9, Sabah, Sarawak, Vietnam. Terengganu Ustaz. Orang Terengganu macam mana? Muka boleh macam Filipina. Masya Allah. Tak tahu lah Ustaz. Mungkin Datuk Nenek dulu tak tahu lah. Okey Datuk Nenek. Baiklah. Sedikit kita bersoal jawab, bersilaturahim. Dan terakhir, Jepun, Masya Allah. Jepun, betul. Saya nampak dia macam budak K-pop lah. Masya Allah. Dan abang saya lah. Masya Allah. Yang saya tahu ni lah salah satunya abang yang ada yang saya kenal setakat ni. Abang Edwin. You all panggil apa? Edwin saja ke? Bro ke apa? Laupan. Win. Taufan. Apa? Laupan. Laupan tu maksud dia apa? Edwin. Come on, tolong saya. Laupan tu maksud dia apa? Tak okey. Kejap, kita tunggu. Edwin, boleh ni? Respon saya. Ya, betul. Laupan tu maksud apa tadi? Mandarin untuk tauke lah kira. Toke. Edwin, boleh kongsi dengan saya sudah berapa lama convert? 16 tahun tu. Sudah 16 tahun? Ya. Masya Allah, sudah lama. Sudah berumah tangga? Sudah. Alhamdulillah. Masa convert bersama dengan keluarga ataupun bersendirian? Bersendirian. Selepas tu baru jumpa jodoh? Tak. Disebabkan dah jumpa jodoh masa tu baru convert. Baik. Disebabkan jumpa jodoh baru convert. Alright, you nak bernikah dengan perempuan Muslim? Ya, betul. Masya Allah. Kerana cinta, siapa ingat? Hidupku pun Okey Edwin. So banyak berterima kasih, bersyukur pada Allah SWT kerana jodoh tu Edwin sudah beralih ke satu fasa kehidupan yang lain. Okey. Adakah Edwin gembira? Gembira. Edwin, Alhamdulillah. Edwin gembira kerana nikah tu ke gembira kerana dapat Islam? Dua-dua. Okey, kegembiraan yang pertama. Saya akan tanya sampai ke akar umbi. Tak, saya nak tahu sebab daripada perkongsian Edwin mungkin di situ saya dapat sedikit ilmu kan. Edwin share sikit. Yang dua-dua tu. Yang pertama. Tak apa jujur . Boleh. Okey, yang pertama gembira sebab dapat kahwin ke gembira sebab dapat Islam tu gembira baru kahwin? First gembira dapat kahwin lah. Lepas tu baru kita find out about agama ni. Masa tu bersyukur lah. Ya. Before convert? Before convert Christian. Masya Allah. Kristian di kalangan dalam kategori mana? Kategori taat ataupun kategori suang-suang kuku atau kategori yang sekadar nama? Nak cakap taat pun tak taat sangat, tapi ada ambil tahulah. Ya. Selalu ke gereja? Masa kecil. Lepas tu sampai remaja dah tak ada. Sebab leka main? Tak juga, tapi tiap malam memang ada berdoa jugalah. Tiap hari ada teringat lah, ada ingat lah. Teringat
Okay, right. Kawan-kawan ni mungkin saya tak tahu kawan-kawan siapa yang tak berhajat untuk tahu dia boleh off Saya berminat untuk tahu kan. Sebab bila saya tahu ni di antara persamaan Islam dan Kristian ni dia ada persamaan yang cukup rapat. Dia ada persamaan yang cukup rapat. Cuma ada sedikit perselisihan tu nampak sedikit tapi dia impact dia besar. Contohnya penolakan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Egypt Edwin, saya 3 tahun di Mesir. Kalau hari Jumaat itu minta maaf kalau setiap waktu tu azan berkumandang keliling. Di kota kawasan bandar lama tau. Keliling dan dia banyak menara. Mesir ni banyak menara-menara tinggi Seni bina dulu. Jadi azan tu keliling, meriah. Kalau hari Ahad, hari Minggu, sana punya church, gereja dia pun menara dia tinggi juga. Jadi loceng, dia loceng teng teng oh meriah, itu pun meriah juga. Azan meriah, loceng pun meriah dekat bandar tu. Saya duduk dekat bandar, itu bandar lama, memang crowd dengan manusia seronok. Saya seronok dekat situ. So Edwin, saya nak tanya Edwin tentang keimanan di antara Yesus dengan bapa Yesus. Yang bapa Yesus tu adakah dalam pengertian Edwin tu adalah Allah? Bagi saya ya. 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 Kemudian Yesus. Itu kira macam itulah, tapi itulah masa dah kenal Islam baru kita tanya-tanyalah. Kenapa boleh ada dua pula? Kan? Betul. Kalau nak katakan son of God pun God juga. Kenapa ada dua God? Masa itulah baru kita bertanyalah. Menggunakan mantik dan logik. Bagaimana ada kekuasaan dalam satu pemerintahan. Okey, baik. Kalau di Mesir kawan-kawan, mereka ni kadang-kadang berpakaian macam saya juga. Kan orang Arab kan pakai jubah kan. Ada berpakaian macam saya juga, dia pun pakai songkok juga, pakai kopiah juga, tapi dia punya topi dia ada macam topi yang ada gulung-gulung sikit tepi tau. Kan? Ataupun dia pakai kopiah simple kecil je. Masa alhamdulillah saya berpeluang saya ke Vatican Itali. Jadi saya bukan pergi belajar dekat sana tau. Kita sebut Vatican tu kan tempat pengajian dia orang, tempat yang masyhur kan. Jadi saya pergi dekat situ, terlalu banyak gereja. Jadi saya melihat seni bina lama lah jalan kan. Jadi dia pakai sikit. Kalau dekat Mesir tu dia pakai jubah, dia pakai ni, dia pakai tongkat seperti para anbiya yang terdahulu. Pakai tongkat kan. Jalan macam syekh besar, macam imam macam tu. Cuma kalau kita pergi kedai-kedai dia ada frame besar lafzul jalalah, iaitu alif lam lam ha kan, tahu? Allah kan, frame besar kan. Kan dekat Malaysia kan ada isu penggunaan kalimah Allah bagi agama Kristian. Beres Okay, di Mesir kedai dia besar terpampang alif lam lam ha. Masa saya baru sampai saya cakap, tapi kenapa dia ada salib? Di dada dia ada salib. Kadang dia ada tatu tangan dia ada salib kecil kan. Tapi Allah, bila saya tengok, nak kenal orang Islam dengan tak Islam dekat kedai tu, kalau ada dua frame. Kalau ada frame Allah dan Muhammad, maka that means dia orang Muslim. Kalau Allah sahaja, belum tentu dia Muslim. Sebab bila saya sembang dengan kawan-kawan yang beragama Kristian dekat sana, hujah dia begitu kuat, dia percaya Allah. Dia beriman dengan Allah. Tapi dia tidak mahu mengimani Muhammad. Itu saja. Itu saja kan. Dia tidak menerima kedatangan Muhammad SAW. Jadi satu kawan saya orang asli, dia dah kaji Islam, dia dah kaji Bible. Jadi dia buat satu decision, dia atheist, dia tidak beragama. Orang asli kan. Ada asli beragama, dia keturunan yang tidak beragama. Jadi dia dah kaji Islam, dia dah kaji Kristian, dia kata dia cenderung untuk beragama Kristian. Betul Dia cenderung untuk beragama Kristian sebab dia tak nak Muhammad SAW, itu saja. Okey, tapi atas sebab perbezaan ni
kita belajar untuk menghormati satu sama lain, hidup dalam keadaan bertoleransi, kerana itu yang diajak oleh Nabi SAW. Bertoleransi dan saling meraihkan antara satu sama lain. Bezanya kita pada akidah. Baik, cukup dulu setakat ni. Cukuplah kita sembang-sembang. Nanti ada masa lagi kita sembang lagi. Semoga Allah SWT terima dan Allah maafkan saya, dan Allah maafkan saya sebab saya ambil masa lapang you all, masa berehat you all, masa you all aktiviti, kan yang kita bacakan awal tadi, tijaratan lan tabur, melalui apa? 3 amalan. Siapa catat? 3 amalan. Pertama tadi apa? Orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menginfakkan sebahagian harta secara rahsia. Sebahagian harta secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Okey. Wa tijaratan lan tabur, dan orang-orang ni dia akan dapat apa? Perniagaan yang tidak akan rugi sampai bila-bila, insya-Allah. Semoga Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita sebagai dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi washabbihi la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli Quran, ya Allah, jadikan kami ahli Quran, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli Quran, Allahumma ja'alna min ahli Quran wa khassatuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya ucapkan tahniah, taubah wa basyir alaik, dan berbahagialah, happy lah, pergilah update status dekat family masing-masing, kerana anak-anak yang duduk dalam majlis ilmu pasti Allah SWT akan muliakan kedua orang tua dia. Walaupun mak kita tengah sibuk main WhatsApp, ayah kita sedang sibuk main TikTok, rupanya anak dia sedang duduk dalam majlis ilmu, mereka tetap dimuliakan oleh Allah SWT. Kau senyum ayah kau main TikTok. Okey. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah panjangkan usia Ustaz. Terima kasih Ustaz.